رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, InsyaAllah hari ini kita akan menyambung bacaan bagi kitab Wazaif, bermula muka surat 44 pada bahagian wa kana salaf yatsluna Quran. Jadi tanpa membuang masa, nak menjemput Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil. Wa akramana bi khairi nabiyyin ursil. وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini insyaAllah menyambung bacaan tentang Wadhaifi Syahri Ramadan yang diambil daripada kitab Lataiful Ma'arif tulisan asal oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Muka surat 44 ini sambungan syarah Ibnu Rajab kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran kana ajwada bil khairi min ar-rih al-mursalah atau kama qala radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah Nabi SAW manusia yang paling dermawan. Baginda paling dermawan apabila datangnya bulan Ramadan, lalu baginda dikunjungi oleh Jibril alaihissalam. Lalu dia bertadarus Al-Quran. Dan adalah Nabi SAW ketika dikunjungi oleh Jibril bertadarus Al-Quran, baginda lebih dermawan daripada angin yang kuat bertiup. Jadi ada beberapa perbahasan di dalam hadis ini, terutamanya dua. Yang pertamanya iaitulah Al-Jud, tentang sifat dermawan Nabi SAW. Dan yang keduanya iaitulah at-tilawah ataupun tadarusul Quran, membaca Al-Quran bertadarus di bulan Ramadan ini. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah seterusnya membawa kepada kita kisah penghayatan hidup daripada kehidupan salafus salaf, kehidupan as-salafus salih yang terdahulu, bagaimana kehidupan mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kana as-salafu
yatluna al-Qur'ana fi syahri Ramadan fi salati wa ghairiha. Jadi as-salaf terdahulu mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di dalam sembahyang terutamanya itu Quran yang paling mahal lah. Quran dalam sembahyang ketika qiyam. Ataupun lainnya. Wa kana al-aswadu yaqra'ul Qur'ana fi kulli lailatain fi Ramadan. Al-aswad dia baca Quran pada setiap 2 malam di bulan Ramadan. Maksudnya setiap hari dia akan baca separuh mushaf. 2 hari dia akan khatam. Wa kana an-Nakhai yaf'alu dhalika fil ashril awakhir minhu khassah. Demikian juga An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, ini guru kepada Abu Hanifah. Anak murid daripada jalur Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di Kufah. Dia juga melakukan demikian pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan terutamanya. Jadi setiap 2 malam dia akan khatam. Wa fi baqiyati syahri fi kulli salasin. Kebiasaannya 3 malam. Di penghujung 2 malam. Setiap 3 malam dia akan khatamkan Quran. Setiap 2 malam dia akan khatamkan Quran. Wa kana Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Ini seorang lagi, Qatadah bin Du'amah As-Sudusi. Alim dalam tafsir, alim dalam hadis. Dia mengkhatamkan setiap 7 hari. Wa fi Ramadan fi kulli salas. Tapi bila masuk Ramadan 3 hari. Wa fil ashril awakhir fi kulli lailah. Kulla lailatin. Pada 10 yang terakhir tiap-tiap malam. Maksudnya setiap hari dia akan khatam satu Quran. Wa kana lisy-Syafi'i fi Ramadan 60 khatmah. Al-Imam Syafi'i, imam mazhab kita, di bulan Ramadan dia akan ada 60 khatam. Maksudnya setiap hari dia 2 kali khatam. Ya qara'uha fi ghairi salah. Itu di luar semayang. Belum dikira dalam semayang. Wa an Abi Hanifah nahu. Abu Hanifah pun demikian. Wa kana az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ini az-Zuhri. Apabila masuk bulan Ramadan dia tinggalkan kerja lain. Muhammad ibn Syihab az-Zuhri iaitulah penghimpun semua hadis di atas muka dunia. Diangkat dan dimuliakan oleh kerajaan Bani Umayyah yang mengesan kehebatannya, sedangkan dia asalnya seorang fakir, alim di antara ulama-ulama Madinah. Kemudian dialah yang dianggap Amirul Mukminin fil hadis, yang mana lahir daripadanya lah penulis-penulis pertama hadis di setiap bandar Islam, seperti Imam Malik di Madinah, seperti Abdullah ibn Mubarak di Khurasan, seperti Ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Jurayj di Mekah dan lain-lainnya. Tapi dia di bulan Ramadan, dia kata 2 kerja je bulan Ramadan. Yang lain ditinggalkan. Innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Baca Quran dan beri makan sahaja. Mungkin berdasarkan kepada hadis Ibn Abbas inilah. Ini definisi Ramadan menurut ulama salaf terdahulu. Ramadan ialah baca Quran dan beri makan. Qala Ibn Abdul Hakam kana Malikun idza dakhala Ramadan nafara min qira'atil hadisi wa mujalasati ahli al-ilmi wa aqbala ala tilawatil Qur'ani minal mushaf. Jadi Imam Malik kalau masuk Ramadan dia tak baca lagi hadis. Biasanya dia pembaca hadis. Dan dia tak duduk lagi dengan ahli ilmu, ulama ataupun pelajar. Dia hanya memberi tumpuan kepada bacaan Quran, dan kali ini dia akan baca daripada mushaf. Walaupun dia hafal Quran. Wa qala Abdul Razzaq kana Sufyan as-Thawri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadati wa aqbala ala tilawatil Quran.
Sufyanus Tsauri demikian juga. Sebagaimana yang disebut oleh Abdul Razak. Abdul Razak ini anak murid kepada Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia penulis pertama hadis di Sana'a, Abdul Razak As-Sana'ani. Bukunya sampai kepada kita. Al-Musannaf, karangan Abdul Razak As-Sana'ani. Dia kata Sufyanus Tsauri, kalau masuk bulan Ramadan, ditinggalkan semua ibadat dan dia hanya memberi tumpuan kepada Al-Quran sahaja. Wa kanat Aisyatu taqra'u fil mashaf awalan nahari fi syahr Ramadan fa idza tala'ati syamsu namat. Aisyah kebiasaannya di bulan Ramadan, dia akan baca daripada mashaf. Walaupun dia menghafal Quran. Isteri Nabi yang hafal Quran 3. Aisyah, Hafsah dan Ummu Salamah. Dia akan baca daripada mashaf, daripada awal siang, waktu fajar, apabila munculnya matahari barulah dia tidur. Wa qala Sufyan kana Zubaidul Yami idza hadara Ramadan ahdara al-masahif wa jama'a ilaihi ashabah. Sufyan pula menceritakan bahawa Zubaid Al-Yami kalau datang bulan Ramadan, dia akan himpun mashaf dan dia akan kumpulkan sahabat-sahabatnya untuk baca Quran saja. Tak ada dah majlis lain. Wa innama warada an-nahyu an qira'atil Quran fi aqalla min salasin 'ala al-mudawamati 'alayha. Adapun larangan dan tegahan daripada amalan salafus salih terdahulu, dilarang daripada menamatkan Quran kurang daripada 3 hari. Kerana dianggap bacaan itu terlalu cepat dan menghilangkan tadabbur dan tafahum, tidak difahami makna dan tidak diteliti makna. Tetapi itu sebenarnya jika berterusan demikian, ini sekali-sekala je, musim-musim tertentu di bulan Ramadan, maka tidak dilarang. Fa'amma fil awqatil mufaddalati ka syahri Ramadan khususan الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها. Masa biasa memang tidak digalakkan baca cepat sangatlah. 3 hari, 2 hari dah habis, ataupun sehari. Tapi pada waktu-waktu mulia seperti bulan Ramadan, terutamanya malamnya, terutamanya pencarian Lailatul Qadar, ataupun di tempat mulia seperti Mekah, terutamanya kepada bukan penduduk Mekah, kepada pengunjungnya, maka diambil peluang untuk diperbanyakkan bacaan, digalakkan untuk diperbanyakkan bacaan. Min tilawatil Quran ightinaman lizzamani wal makan, mengambil peluang daripada masa dan daripada tempat yang mulia. Fahadha qawlu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima minal a'immah. Jadi inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai. Ini regu Imam Ahmad di Baghdad, Ishaq di Naisabur. Wa ghairihima minal a'immah wa alaihi yadullu amalu ghairihim. Dan amalan orang lain pun menunjukkan demikian. Kama sabaqa zikruhu, sebagaimana kita dah sebut tentang perihal mereka. Wa'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri Ramadhan jihadani li nafsi. Jadi ketahuilah bahawa orang beriman berhimpun padanya di bulan Ramadan 2 jenis jihad. Dan dua-dua ini jihad nafsu, jihad diri. Jihadun bin nahari ala siyam wa jihadun bil laili ala qiyam. Satunya jihad siam untuk berpuasa, satu lagi jihad malam untuk bangun malam, sembahyang dengan Quran. Faman jama'a baina hadzainil jihadaini wa waffa bi huquqihima wa sabara 'alaihima wufiya ajrahu bighairi hisab. Jadi siapa yang himpun 2 jihad ini, menyempurnakan hak keduanya, sabar di atas keduanya, maka lengkaplah pahalanya tanpa hitung, tanpa batas. Wa yashfa'ani lahu aidan 'inda Allah azza wa jalla. Kedua-duanya, puasa dan qiyam,
Dan Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya di sisi Allah, kama fil musnad, sebagaimana hadis dalam musnad Imam Ahmad, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. Puasa dan Quran memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Berkatalah puasa, wahai Tuhan, akulah yang menghalangnya makan dan nafsu di waktu siang. Maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat kepadanya. Dan berkata pula Quran, akulah yang menghalangnya daripada tidur di waktu malam, maka jadikan aku pemberi syafaat kepadanya. Fayushafa'ani. Maka kedua-dua itu diberi kuasa ataupun diberi izin untuk memberi syafaat. Wasiyamu yashfa'u liman mana'ahu at-ta'ama wasyahawatil muharramata kullaha. Puasa memberi syafaat kepada siapa yang puasa menahannya daripada makan nafsu yang diharamkan. Semuanya. Sawa'un kana tahrimuha yakhtassu bisyam, sama ada haram kerana puasa, syahwati ta'ami wasyarabi wan nikahi wa muqaddimatiha, seperti nafsu makan yang selama ini halal, minuman yang selama ini halal, persetubuhan dan muqaddimahnya yang selama ini halal. Aw la yakhtassu bihi, ataupun memang tidak dikhususkan dengan puasa, haram selama-lamanya. Kasyahwati fudulil kalamil muharram, seperti lebihan cakap yang haram. Wa nazaril muharram, pandangan yang haram. Was sama'il muharram, pendengaran yang haram. Wal kasbil muharram, pendapatan yang haram. Fa idza mana'ahu siyamu min hadhihi al muharramati kulliha fa innahu yashfa'u lahu 'inda Allah yaumal qiyamah. Maka kalau puasa menghalangnya daripada mengambil yang haram ini semuanya, maka puasa itu akan memberi syafaat kepadanya di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Fayaqulu ya Rabb mana'tuhu syahawatihi fasyafi'ni fi. Maka dia akan puasa akan berkata, wahai Tuhan, akulah yang menghalangnya daripada nafsunya, maka jadilah aku memberi syafaat kepadanya. Wa kadzalikal Qur'anu innama yashfa'u liman mana'ahu minan naumi bil laili fa inna man qara'al Qur'ana wa qama bihi faqad qama bihaqqihi fayashfa'u lah. Demikian juga Quran. Dia memberi syafaat kepada yang Quran menghalangnya daripada tidur di waktu malam. Sesiapa yang membaca Al-Quran, berqiyam malam dengannya, maka dia telah menegakkan hak Quran, maka Quran memberi syafaat kepadanya. Qala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, ini ahli Quran. Yang bagi li qari'il Quran an yu'rafa bilailihi idza an-nasu yanumun wa bin nahari idza an-nasu yuftirun. Jadi pembaca Quran, ahli Quran sepatutnya dikenali. Maksudnya berbeza daripada orang lain. Di waktu malam ketika orang lain tidur, maka dikenali siapakah ahli Quran, dia tak tidur. Di siangnya ketika orang berbuka, dikenali ahli Quran bahawa dia berpuasa, puasa sunat. Wa bi bukaihi idzan nasu yadhhakun, dia dikenali dengan tangisannya jika orang lain bersukaria, jika orang yang ketawa. Wa bi wara'ihi idzan nasu yukhallitun, dan dengan waraknya ketika orang ramai bercampur gaul, tak kira halal haram. Wa bi samtihi idzan nasu yakhudun, dan dengan diamnya, diam adab ketika orang lain bercakap apa yang nak bercakap. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dan dengan khusyuknya, tunduknya ketika orang lain kesombongan. Wa bi huznihi idzan nasu yafrahun, dan dengan kesedihannya ketika orang lain bergembira.
Jadi ini sebaik-baik keterangan tentang sifat qari'ul Quran, ahli Quran. Semua kita berlayak dan berkemampuan, berkebolehan untuk menjadi ahli Quran lah. Jangan kita khususkan kepada golongan tertentu. Qala Wahib bin al-Ward, qila li rajulin ala tanam, qala inna ajaibal Qur'ani atarna naumi. Dikatakan kepada seorang, kenapa kau tidak tidur? Dia kata keajaiban Quran telah menghalang tidur. Jadi aku ada keseronokan lain yang boleh mengganggu tidur. Biasakan kita kalau ada benda yang menarik tak tidur. Jadi Quran ada keajaiban, maka hilang ataupun dia tak mampu tidur. Wa sahiba rajulan syahraini falam yarahu naima. Faqala ma li la araka naima. Qala inna ajaibal Qur'ani atarna naumi ma akhruju min u'jubatin illa waqa'tu fi ukhra. Seorang lelaki menemani kawannya 2 bulan, tapi dia tidak melihatnya tidur. Dia kata, kenapa aku tidak dapat melihatmu tidur? Dia kata, keajaiban Quran yang banyak itu mengganggu tidur. Aku keluar daripada satu keajaiban, masuk ke keajaiban yang seterusnya. Macam mana nak tidur? Qala Ahmad bin Abil Hawari, inni la aqra'ul Qur'ana wa anzuru fihi ayatan ayah. فيحير عقلي بها وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. Ini Ibnu Hawari, dia kata, aku baca Quran, aku melihat dalamnya seayat demi seayat, maka kehairanan akalku. Aku pelik bagaimana orang yang hafal Quran tiba-tiba masih seronok tidur. Masih ada kelapangan untuk sibuk dengan sesuatu yang lain daripada dunia. Sedangkan mereka adalah pembaca kalam Allah. Jika sekiranya mereka faham apa yang mereka baca, mereka akan tahu hak apa yang mereka baca ini. Dan mereka akan berseronok dengannya. Dan mereka akan rasa kemanisan bermunajat dengannya. Akan hilang tidurnya, gembira dengan apa yang telah mereka direzekikan. Wa ansyada Zunnun. Zunnun dia bersyair. Dia kata, mana al-Qur'anu biwa'dihi wa wa'idihi muqalal uyuni bilailiha la tahja'u fahimu anil malikil jalili kalamahu rahman tazilu lahu riqabu wa tafda'u. Jadi Quran dengan janji baiknya, janji jahatnya, dengan berita baik dan berita amarahnya, dia telah menyekat mata daripada tidur di malamnya. Tidak mampu untuk tidur. La tahja'u, la tanamu. Mereka faham daripada Raja, daripada Allah yang mulia, yang agung, perkataannya. Satu kefahaman yang menyebabkan tengkok menjadi tunduk dan menjadi khusyuk. Fa'amma man kana ma'ahul Qur'anu fanama anhu bil-laili wa lam ya'mal bihi bin-nahari fa innahu yantasibul Qur'anu qasman lahu yutalibuhu bihuquqihi allati dayya'aha. Sesiapa yang memiliki Quran lalu dia tidur daripadanya waktu malam dan tidak beramal pula di waktu siang, maka Quran akan tegak berdiri menjadi musuh kepadanya pada hari akhirat kelak. Yutalibuhu bihuquqihi, dia menuntut haknya yang disia-siakan, allati dhayya'aha. Farajal Imam Ahmad min hadisi Samurah
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فيدهده فيتدحده الحجر فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فصنع به مثل ذلك فسأل النبي عنه صلى الله عليه وسلم فقيل له هذا رجل آتاه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة وقد خرجه البخاري بغير هذا اللفظ. Ini hadis amaran sungguh, ya. Bahawa Nabi melihat dalam mimpinya. Hadis ini hadis mimpi Nabi SAW dan mimpi Nabi adalah wahyu. Dia melihat seorang lelaki terlentang di atas kepalanya. Ada pula seorang lelaki yang lain berdiri, sedangkan di tangannya batu besar. Lalu dia menghentam dengan batu besar ini kepala lelaki yang tidur tadi. Sehinggalah batu itu memecahkan kepalanya. Kemudian apabila dia pergi untuk mengambilnya lagi, kepala itu kembali seperti tadi. Kepala yang pecah kembali pulih. Lalu dia datang lagi. Lalu dibawa batu besar dan dipecahkan kepala. Nabi SAW bertanya tentang lelaki ini. Maka dikatakan, dijawab, ini lelaki yang Allah kurniakan kepadanya Quran tetapi dia tidur di waktu malam dan tidak beramal di waktu siang. Maka demikianlah dilakukan, maka demikianlah dia dihukum sehingga hari kiamat. Ini hadis dalam Musnad Ahmad dan dengan lafaz yang sedikit lain dalam Sahih Bukhari. Apa maksud hadis kita ini? Zahirnya berlaku kepada ahli Quran yang tak bangun malam, membaca Al-Quran dan tidak beramal dengannya di waktu siang. Jadi jelas bahawa hadis ini ialah kepada orang fasik ataupun ahli maksiat. Tak bangun malam sini sehingga tak sembahyang subuh. Dan di siang hari tidak beramal dengan makna tidak melakukan yang wajib. Dan melanggar perkara yang haram. Ataupun boleh jadi yang dimaksudkan di sini ialah orang munafik yang bermuka-muka dengan Quran. Orang munafik dia dapat Quran. Tapi tujuan untuk menunjuk-nunjuk dan berbangga-bangga sahaja. Maka di waktu malam dia tidak menunjukkan sifat ahli Quran. Di siang hari pun tidak beramal dengan Quran. Ya man dayya'u umrahu fi ghairi ta'ah. Wahai yang sia-siakan umurnya bukan pada ketaatan. Ya man farrata fi syahrihi bal fi dahrihi wa adha'ah. Wahai yang mensia-siakan bulannya, bahkan tahunnya, mengabaikannya. Ya man bida'atuhu taswifu wa tafritu. Wahai orang yang bekalannya hanya taswif. Taswif mana saufa, akan buat, tapi tak buat. Wa tafrit, dan juga mengabaikan. Wa bi'satil bida'ah, seburuk-buruk bekalan. Apa bekalan yang adanya? Kosong. Ya man ja'ala khasmahul Qur'ana wa syahra Ramadana. Wahai yang menjadikan Quran dan bulan Ramadan sebagai musuhnya. Ketika dibicarakan Quran, bulan Ramadan, hari dan malam, hari dan juga bulan, bangkit menjadi musuh kepadanya. Kaifa tarju mimman ja'altahu khasmaka syafa'ah.
Jadi macam manalah nak diharap musuh akan memberi syafaat. Sedangkan Quran dan juga Ramadan ini boleh menjadi syafaat. Puasa maksudnya. Tiba-tiba dia menjadi musuh. Wailun liman syufa'a'uhu khusama'uhu wasuru fi yaumil qiyamati yunfakhu. Celakalah kepada yang sepatutnya memberi syafaat kepadanya tiba-tiba menjadi musuhnya. Sedangkan asur, iaitulah trompet pada hari kiamat telah ditiup untuk bangkit, untuk berlakunya nasyr, terbelahnya kubur, untuk berlakunya hasyar, berlakunya perhimpunan, untuk berlakunya hisab, perhitungan, mizan. Tiba-tiba yang sepatutnya memberi bantuan kepada kita pada hari itu, peguam bela, tiba-tiba kita bermusuh dengan mereka. Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihil ju' wal atashu wa qa'imin hazzuhu min qiyamihis sahru. Berapa ramai yang berpuasa, bahagiannya daripada puasa hanyalah lapar dan dahaga. Berapa ramai pula yang bangun malam, bahagiannya daripada bangun malamnya hanyalah keletihan berjaga. Kullu qiyamin la yanha 'anil fahsya'i wal munkari la yazidu sahibahu illa bu'da. Wa kullu siyamin la yusanu an qawli zuri wal 'amali bihi la yurisu sahibahu illa maktan wa radda. Setiap bangun malam sembahyang, tetapi tidak menghalangnya daripada melakukan kerja jahat dan mungkar, itu tuannya tidaklah bertambah kecuali jauh. Dia tidak makin dekat dengan Tuhan, tetapi makin jauh. Setiap puasa yang tidak dijaga daripada percakapan bohong dan beramal dengan pembohongan, itu tidaklah mewariskan tuannya kecuali kecelaan dan ditolak. Ya qaumi, aina asarus siyami, aina anwarul qiyam. Wahai orang puasa, di mana kesan puasa kamu? Di mana cahaya kepada bangun malam kamu? Hadza ibadallahi syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Wa fi baqiyatihi lil'abidina mustama'u. Hadza kitabullahi yutla fihi baina adhhurikum wa yustama'u. وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقى وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. Ini nasihat Ibnu Rajab. Dia kata bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Sepatutnya dia kekal kepada hamba-hamba untuk menjadi masa untuk kita mendengar Quran. Ini kitab yang dibaca padanya di kalangan kamu dan sepatutnya didengari. Ialah Al-Quran yang jika diturun kepada gunung, engkau dapat melihat gunung itu khusyuk dan pecah, batu-batunya pecah. Walaupun demikian, tiba-tiba hati masih lagi tidak khusyuk. Mata masih lagi belum menangis. Puasa belum lagi terpelihara daripada haram lalu mendatangkan manfaat. Bangun malam belum lurus yang boleh diharapkan pada tuannya untuk memberi syafaat. Hati pula sunyi daripada ketakwaan. Dia kosong, berlubang dan berganda-ganda pula kegelapan dosa pada hatinya. Maka bagaimana dia boleh melihat dan bagaimana dia boleh mendengar. Kam yutla alaina ayatul Qur'ani
وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. Berapa banyak Quran diperbacakan kepada kita, tapi hati kita masih lagi seperti batu atau lebih keras. Berapa banyak dah bulan Ramadan datang bersilih ganti kepada kita, sedangkan kita masih lagi seperti ahli celaka, yakni ahli neraka, waliyahzubillah. Anak muda masih lagi belum berhenti daripada kebodohannya, bayiannya, tidak matang. Dan orang tua pula belum meninggalkan perkara jahat untuk dia terpilih, untuk dia menyertai pasukan yang terpilih. Aina nahnu min qaumin idza sami'u da'i Allahi ajabu da'wah wa idza tuliyat 'alaihim ayatullahi jalat qulubahum jalwah wa idza samu samat minhumul alsinatu wal asma'u wal absar fama lana fihim uswah kam bainana wa baina hali ahli safa ab'adu mimma bainana wa baina safa wal marwah. Di mana dia kata kita berbanding dengan orang terdahulu yang jika mendengar panggilan Tuhan mereka akan menyahutnya. Apabila diperbacakan kepada ayat-ayat Allah, maka bersih hati mereka sebersihnya. Apabila mereka berpuasa, maka berpuasa daripada mereka juga lidah, pendengaran dan penglihatan. Apakah mereka itu tidak, apakah untuk kita pada mereka itu tidak menjadi uswah, ikutan? Maka alangkah jauhnya di antara kita dengan ahli safa, dengan golongan bersih ini. Kita lebih jauh antara kita dengan mereka lebih daripada safa dan marwah lagi. Kullama hasunat minnal aqwal sa'atil a'mal fala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kadang-kadang kata-kata kita manis, cantik, tetapi setiap kali kita bertutur dengan kecantikan itulah amalan keburukan kita lebih teruk, makin buruk. Setiap kali kita bercakap baik, setiap kali kita beramal buruk. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan memohon pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Ya nafsu faza salihuna bittuqa wa absarul haqqa wa qalbi qad ami. Ya husnahum wal lailu qad jannahumu wa nuruhum yafuku nural anjumi. Tarannamu bizikri fi laylihimu fa'aish. Tarannamu bil layli fi laylihimu fa'aishuhum qad taba bitarannumi. Qulubuhum lizikri qad tafarragat dumu'uhum kalu'lu'in muntazim. Asharuhum bihim lahum qad ashraqat wa khila'ul ghufrani khairul kisan. Waihaki ya nafsu ala tayaqqudhu yanfa'un ala tayaqqudhun yanfa'u qabla an tazilla qadami. Madha zamanu fi tawanin wa hawa fastadriki ma qad baqiya waqtanim. Ya nafsu faza salihuna bittuqa. Dia kata, wahai diri, orang baik-baik telah meraih segala ketakwaan. Wa absarul haq, dan mereka telah melihat kebenaran. Wa qalbi qad ami, sedangkan hati aku sendiri telah buta. Ya husnuhum wal lailu qad jannahum, alangkah cantiknya mereka ketika malam meliputi, menenggelami mereka. Wa nuruhum yafuku fawqa nural anjumi, cahaya mereka lebih daripada cahaya bintang. Tarannamu bizikri, mereka khusyuk dengan ingat kepada Tuhan. Fi lailihim,
Fa'aishuhum qad taba bitarannum. Itulah kehidupan mereka. Sebaik-baik tarannum. Sebaik-baik menyebut dan berzikir. Lidah yang bertarannum dengan zikir. Qulubuhum lizikri kartafarragat. Hati mereka untuk zikir sahaja disunyikan, dilapangkan. Dumu'uhum kalu'lu'in muntazim. Air mata mereka seperti permata tersusun. Asharuhum bihim lahum qad ashraqat. Waktu sahur mereka, itulah waktu ceria dan waktu cerah ataupun bercahayanya mereka. Wa khila'ul ghufrani khairul kisami. Pakaian keampunan itu sebaik-baik rezeki kepada mereka. Di hujung malam, di waktu sahur, itu waktu mereka beristighfar. Waihaki ya nafsu ala tayaqqudun yanfa'. Wahai celakanya diri, tidakkah jaga itu memberi faedah? Bila masanya untuk kamu berjaga ataupun sedar yang mendatangkan manfaat. Qabla an tazila qadam, sebelum rebah, sebelum jatuh tapak kakiku ataupun perjalananku, mana mati. Madaz zamanu fi tawanin wa hawa fastadriki ma qad baqiya waqtani. Masa telah banyak berlalu. Sedangkan kita dalam tawanin wa hawa, kita duduk dalam kelalaian. Dalam kemalasan, mengikut nafsu. Fastadriki, maka tolong kejar, tolong tampung balik. Ma qad baqiya waqtani, apa yang berbaki, dan ambil ghanimah, ambil untunglah daripada apa yang berbaki. Al-majlisu salisu fi dhikril asharil awsati min syahri Ramadan. Kemudian kita masuk ke majlis ketiga, hadis ketiga. Tentang 10 pertengahan. Kita ada 10 yang pertama, 10 yang kedua. Daripada bulan Ramadan, wa zikri nisfi syahril akhir, dan juga bakal menyebut tentang bahagian kedua terakhir daripada bulan Ramadan. Fi sahihaini an Abi Sa'idin al-Khudri qala radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awsati min Ramadan fa'takafa 'aman hatta idza kanat lailatu 21 وهي الليلة التي يخرج في سبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف مني فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها والتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر ومطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عرش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 أخرجه البخاري ومسلم. Dalam hadis Bukhari Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya, Nabi dahulunya beriktikaf pada 10 pertengahan. Dari 11 hingga ke 20, Nabi dah beriktikaf. Jadi setahun Nabi beriktikaf demikian. Mana tahun pertama awal-awal Ramadan dulu demikianlah Nabi lakukan. Hatta idza kanat lailatu 21. Tiba-tiba masuk ke malam 21, iaitulah satu malam yang mana Nabi keluar di awal paginya daripada i'tikaf. Tiba-tiba Nabi berkata, Nabi sedang mencari Lailatul Qadar. Ramadan yang pertama,
Nabi sendiri pun masih mencari-cari. Nabi sentiasa mengambil peluang awal lah. Masuk 11 Nabi dah masuk masjid dan beriktikaf 10 malam. Tiba-tiba masuk malam 21, Nabi kata, siapa yang beriktikaf denganku, dia hendaklah beriktikaf 10 yang terakhir. Jadi kena lanjut lagi, jangan keluar lagi. Sambung lagi 10 yang terakhir. Jadi itulah yang berlaku di Ramadan yang seterusnya. Ramadan yang seterusnya, Nabi beriktikaf pada 10 yang terakhir. Di Ramadan yang pertama, Nabi beriktikaf 10 pertengahan, kemudian sambung lagi 10 yang terakhir. Nabi baru dapat ilmu. Waqad uridu hadhihi al-lailah thumma unsituha. Dia kata, aku dah kenampakan malam itu. Malam itu Qadar. Tiba-tiba aku dilupakan. Lailatul Qadar sebenarnya dah ditunjuk pada aku malam apa. Tiba-tiba Tuhan tarik balik. Tak bagi aku ingat. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tin. Cuma aku ingatnya malam itu malam yang aku tidur, aku sujud di dalam air dan di dalam tanah basah, tanah liat, min subaihatiha, di awal pagi. Maksudnya malam Lailatul Qadar yang aku tengok tu ialah malam yang berakhir dengan subuh yang aku sembahyang berjemaah dalam banjir, ataupun dalam kebasahan. Taklah masjid Nabi dulu, masjid atap pun tak ada, kemudian hamparan sejadah tikar pun tak ada. Dia sembahyang di atas tanah. Kalau turun hujan, memang basah. Bukan saja tubuh basah, bahkan tanah pun basah, dan sujud dalam air, dalam seluk. Faltamisuha fil ashril awakhir. Jadi tolong cari malam Lailatul Qadar ini pada 10 yang terakhir. Faltamisuha fi kulli witrin, dan lebih khususnya pada malam witir, pada malam ganjil 21, 23, 25. Wa mataratis sama'u tilkal lailah. Tiba-tiba betul sungguh malam itulah malam 21. Jadi berdasarkan peristiwa ini, tahun itulah kemungkinannya Lailatul Qadar ialah pada malam 21. Jadi malam itu hujan lebat. Wa kana al-masjidu ala arish. Sedangkan masjid duduk hanyalah orang kata arish. Arish ni maksudnya itulah maknanya bangunan rengkas-rengkas je, daripada dahan-dahan tamar, batang-batang kurma. Fawaqafal masjid, jadi masjid basah banjir. Fabasurat aynaya Rasulullah sallallahu ala jabati atharul ma'i wa tin min subhi 21. Jadi aku tengok sendiri lepas Nabi sembahyang, muka Nabi itu penuh dengan air dan tanah. Kerana Nabi sujud di dalam air, dalam air yang bercampur dengan tanah. Seluk. Malam itu malam 21. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان. Jadi hadis ini kita akan melihat satu lagi pengisian Ramadan namanya i'tikaf. Dulunya Nabi beriktikaf pada 10 yang kedua, 10 pertengahan. Ibtigha'i lailatul qadri fihi, cari malam qadar. Wa hadha siyaq yaqtadi anna dhalika takarrara minhu sallallahu. Kalau ikut kepada siap hadis ini, olahan ayatnya kana ya'takifu, itu menunjukkan berulang. Jadi mungkin Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan yang ketiga juga, Nabi mencari dengan cara itu. Wa fi riwayatin fi sahihain fi hadzal hadis annahu i'takafa al-'ashra al-awwala thumma i'takafa al-'ashra al-awsat. Bahkan dalam riwayat Bukhari Muslim juga ada yang Nabi dah beriktikaf 10 yang pertama lagi.
Kemudian sambung lagi 10 yang kedua. Tsumma qala inni utitu. Aku telah didatangi wahyu ataupun didatangi Jibril. Faqila li, dikatakan kepadaku, ilham yang berbentuk wahyu, innaha fil ashril awakhir. Diringankan, tak payahlah 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang terakhir. Faman ahabba minkum ayat, ikaflah sahabat-sahabat bersamanya. Fahadha yadullu ala anna dhalika kana minhu sallallahu alaihi wasallam qabla an yatabayyana lahu annaha fil ashril awakhir. Ini menunjukkan bahawa demikianlah lakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ternyata kepadanya bahawa Lailatul Qadar ialah pada 10 yang terakhir. Thumma lamma tabayyana lahu dhalik, setelah ternyata bahawa Lailatul Qadar ialah pada 10 yang terakhir, i'takafa al-ashra al-awakhir hatta qabadahu Allah azza wa jalla. Dia beriktikaf pada 10 yang terakhir sehinggalah Tuhan mengambil nyawanya. Kama rawahu anhu Aisyah wa Abu Hurairah wa ghairuhuma. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah, Abu Hurairah dan lainnya. Wa qad warada al-amru bi talabi lailatul qadri fi nisfil awakhir min Ramadan. Bahkan ada juga perintah untuk mencari itu pada bahagian kedua daripada bulan Ramadan, wa fi afradi ma baqiya min al-ashr al-awsat min hadha an-nisf. Terutamanya pada afrad, maknanya pada witir, pada ganjil-ganjil daripada yang berbaki daripada 10 pertengahan. Wa huma lailatan, terutamanya 2 malam, lailatul sab'at asyarata wa lailatul tis'a asyarata, malam ke-17, malam ke-19. Ini ada hadis yang menyebut demikian. Walihadzal makna wallahu a'lam kana Ubay bin Ka'b yaknutu fil witri fi layalin nisfil awakhir. Pada makna inilah boleh jadi Ubay bin Ka'ab kunut pada witir malam-malam separuh terakhir. Ini yang diambil oleh mazhab kita Syafi'i. Witir berlaku, kunut berlaku dalam witir separuh yang terakhir. Li'annahu yurja fihi lailatul qadr. Jadi witir ini dilakukan kerana diharapkan berlaku malam qadar ataupun kunut dalam witir ini. Aidan fa kullu zamanin fadilin min lailin aw naharin wa inna akhirahu afdalu min awwalihi. Yang Ibn Rajab dia cuba memahami ruh ataupun maksud manifestasi daripada kenapa separuh yang kedua. Dia kata demikianlah sifat kepada mana-mana masa yang mulia, siang ke malam ke, penghujung lebih baik daripada awalan. Kayaumi Arafah, hari Arafah. Arafah kita tahu hari doa. Doa yang terbaik pada hari Arafah ialah di antara waktu asar dan tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelam matahari itu makin mustajab. Wa yauma Jumaat, hari Jumaat begitu juga. Waktu mustajab ialah di antara waktu asar dan maghrib, hari Jumaat. Wa kadzalika al-lailu wan naharu umuman akhiruhu afdalu min awwalihi. Siang, malam, secara umumnya hujung lebih baik daripada awal. Walidzalika kanatis salatu al-wusta salatan asr. Apakah dia yang dimaksudkan dengan wahafizu ala salawati was salatil wusta? Jaga semua sembahyang, terutamanya sembahyang wusta. Jadi ulama kita menyebut bahawa sembahyang wusta ialah sembahyang asar. Sembahyang asar afdal kerana dia di hujung. Kama dallatil ahaditsus sahihatu alaihi, sebagaimana hadis-hadis sahih menunjukkan
Wa asarus salafi al-kathiratu tadullu alaih. Salafus salih pun demikianlah ungkapan mereka. Wa kadzalika ashru Dzulhijjah wal Muharram. 10 daripada bulan Zulhijjah. 10 daripada bulan Muharram. Hujungnya yang afdal. Hujung Zulhijjah ialah Arafah, hari Arafah. Dan hari raya Adha. Wa qad qila inna ibtida'a nubuwwati an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi 17 Ramadan. Dikatakan bahawa permulaan kenabian Nabi kita SAW, iaitulah turunnya ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ini berlaku pada 17 Ramadan. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir, ini Muhammad al-Baqir, ulama daripada keturunan Nabi SAW. Nazala Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal sabti wa lailatal ahadi. ثم ظهر له بحراء برسالة الله عز وجل يوم الاثنين ب17 خلت من رمضان. Ini pendapat Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu. Dia kata Jibril turun berjumpa Nabi pada malam Sabtu dan malam Ahad. Kemudian dia muncul kepada Nabi di Hira pada hari Isnin 17 daripada bulan Ramadan. Wa asahhu ma ruwiya min al-hawadisi fi hadhihi al-lailah annaha lailatu badrin lailata 17. Tapi yang paling pastinya malam ataupun hari 17 ini ialah hari Badar. Waqila 19, ada yang kata 19 hari Badar. Wal masyhuratu annaha kanat lailata 17 wa subaihatuha huwa yaumul furqan. Tapi yang masyhurnya 17 lah. 17 malam Badar dan paginya ialah yaumul furqan, yaumul taqal jama'. Itu pun seolah-olah bayangan juga pada malam Badar itu adalah malam Lailatul Qadar. Pada puasa yang pertama Nabi SAW. Jadi lepas 15 ni pun ada harapan juga. Tak boleh kata 10 yang terakhir sahaja. Walaupun ada hadis demikian. Ya. Wasummiya yaumal furqan. Di 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, puasa pertama Nabi SAW, itu dalam Quran menamakannya sebagai yaumal furqan. Hari yang membezakan di antara kebenaran dan kebatilan di medan, di pentas hari Badar. Lianna Allah Ta'ala farraqa fihi bainal haqqi wal batil. Tuhan pisahkan di antara kebenaran dan kebatilan. Wa azhara al-haqqa wa ahlahu 'ala al-batil wa hizbi. Tuhan menangkan kebenaran dan ahli kebenaran di atas kebatilan dan pasukan kebatilan. Wa alat kalimatullahi wa tauhiduh, tinggilah kalimah Tuhan dan tauhidnya. Wa zalla a'da'uhu minal musyrikin wa ahli kitab, dan hinalah musuhnya di kalangan kaum musyrikin dan ahli kitab. Wa kana sababu khurujihi hajata ashabihi khususan al-muhajirin. Kemudian dibawa kepada kita sedikit tentang perang Badar yang kita telah baca panjang daripada kitab Mukhtasarul Fusul. Dia kata sebab Nabi keluar ke Badar ialah keperluan dan kefakiran sahabat-sahabatnya, terutamanya muhajirin, yang dirampas harta benda mereka di Mekah. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Bagi fakir miskin di kalangan muhajirin yang dihalau keluar daripada perkampungan mereka dan harta benda mereka. Mereka mencari kurnia daripada Allah dan perkenan. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka lah golongan yang jujur, memuji
kedalaman hati sanubari iman dan juga kejujuran kaum muhajirin. Wa kanat hadhihi al-'ayru fiha amwalun katsirah. Jadi pasukan-pasukan dagang Quraisy membawa harta yang banyak di a'daihimul kufar, milik orang-orang kafir musuh mereka, allazina akhrajuhum min diyari. Sedangkan mereka kafir harbi yang menghalau keluar orang Islam daripada perkampungan mereka dan harta benda mereka, wa amwalihim zulman wa adwan, secara zalim dan secara melampau. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Diizinkan kepada mereka yang diperangi untuk berperang kerana mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah untuk memberi kemenangan kepada mereka sangat berkuasa. Iaitulah mereka yang dihalau keluar daripada perkampungan mereka tanpa sesuatu yang benar, tanpa alasan yang betul. Kesalahan mereka hanyalah mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Wa qasada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ya'khudha amwal haula'il kuffaril zalimin al-mu'tadin ala awliya'illahi wa hizbihi wa jundi. Jadi tujuan Nabi ialah merampas kembali harta orang kafir yang zalim, yang melampau, yang mengganggu wali-wali Tuhan, pasukan Tuhan dan tentera Tuhan ini. Wa yuruddaha ala awliya'illahi wa hizbihil mazlum. Nabi mahu pulangkan, tegakkan keadilan untuk dipulangkan kepada kekasih Allah, sahabat-sahabat muhajirin, pasukannya yang dizalimi, al-mukhrajina min diyarihim, yang dihalau keluar daripada perkampungan mereka, wa amwalihim, dan harta benda mereka. Yataqawwaw biha ala ibadatillahi wa ta'atihi wa jihadi a'da'i. Tujuannya ialah supaya mereka kuat. Muhajirin menjadi kuat. Kuat untuk beribadat, kuat untuk patuh dan kuat untuk jihad menentang musuh, menyebarkan agama. Wa hadza mimma ahallahu Allah li hadhihi al-ummah. Sedangkan inilah yang Tuhan halalkan pada umat ini, itulah ghanimah. Fa innahu ahalla lahumul ghanaima wa lam tahilla li ahadin qablah. Tuhan halalkan kepada mereka harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada sesiapa sebelum daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat iddatu man ma'ahu 300 wa bid'ata asyar. Bilangan pasukan yang keluar bersama Nabi ini 300 lebih, 311 ya. Wa kanu ala iddati ashabi Talut alladzina jazu ma'ahu an-nahra. Bilangan mereka sama seperti bilangan Talut dan bala tenteranya. Dalam Quran menyebutkan min fi'atin ghalabat fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Pasukan Talut ialah pasukan pembebas kota Filistin yang memberi menang kepada Bani Israel, mengalahkan golongan Jababirah, iaitu penduduk asal kota Baitul Maqdis, yang akhirnya dilantik dan dinobatkan Nabi Daud, salah seorang daripada ahli pasukan Talut, mengalahkan Jalut. Waqatala Dawud Jalut fa'atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Akhirnya Daud membunuh Jalut, lalu Tuhan lantik dia menjadi raja dan memberi kepadanya kenabian, dan Tuhan ajar apa yang dikehendaki kepadanya. Jadi kemenangan Nabi di Badar mengulangi kemenangan Bani Israel membuka Baitul Maqdis. Bilangan pun sama. Alladzina jazu ma'ahun nahar. Terutamanya tapisan yang terakhir, tapisan nahar, sungai. Sungai yang Nabi, yang Talut minta supaya diambil mana tarafa ghurfah. Siapa yang mengambil satu tapak tangan saja, tak boleh lebih. Macam orang puasa juga. Walaupun mereka minum air lah, tapi minum sikit. Yang minum banyak tak dibenarkan menyertai.
Wa ma jazahu ma'ahu illa mu'min. Tidaklah melepasi sungai itu kecuali orang yang beriman saja yang terpilih. Jadi bilangan tentera Talut ialah 311 sebagaimana bilangan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaju ala ghayatin min qillati adh-dhahri waz-zat. Sahabat-sahabat Nabi ketika keluar puncak miskin, ya. Qillat adh-dhahri, tak ada belakang, maknanya tidak ada kenderaan. Dulu kita dah baca. 2-3 orang terpaksa bergilir satu unta. Kau naik, aku turun. Kau turun, aku naik. Wazat dan bekalan pun tak ada. Fa innahum lam yakhruju musta'iddina li harbin wala li qital. Mereka pula bukan keluar untuk berperang, mereka mencari air, pasukan dagang Abu Sufyan. Bukannya nafir, bukannya pasukan perang Abu Jahal. Innama kharaju li talabil airi wa kana ma'ahum nahwu 70 ba'iran ya'taqibunaha bainahum. Mereka bilangan 700, kenderaan hanya 70. Mereka bersilih ganti naik. Kullu salasatin ala ba'ir. 3 orang, 1 unta. Maksudnya bergilir-gilir lah. Wa kana Nabi SAW zamilan. Nabi sendiri pun macam orang lain. Ada 2 teman. Nabi pun turun naik. Wa kanu ya'taqibuna ala ba'irin wahidin. Wa kana zamilahu yaqulani lahu ya Rasulullah irkab hatta namshiya anka. 2 kawan ini kata, wahai Rasulullah, engkau sajalah tunggang. Kita berjalan, tak ada masalah. Ganti engkau. Wa yaqulu ma antuma bi aqwa 'alal masyi minni wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Nabi rendah diri dengan sahabat-sahabat. Nabi kata, kamu berdua tidaklah lebih kuat berjalan berbanding dengan aku. Aku pun kuat untuk berjalan. Dan aku pun bukanlah lebih kaya daripada kamu untuk dapat pahala. Kalau kamu berhajat kepada pahala, aku pun tidak kurang hajat untuk mendapat pahala seperti kamu. Walam yakun ma'ahu illa farasan. Waqila salasah. Waqila farasun. Kuda pula yang sepatutnya masuk perang. Bukan unta masuk perang, sepatutnya kuda. Tapi kuda lagilah tak ada. Kuda ada 2 saja. Ada kata 3. Waqila farasun wahidun bil Miqdad. Katanya 1 saja milik Miqdad. Wa balagal musyrikina khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi talabil air. Orang musyrikin keluar untuk membantu air, untuk membantu pasukan dagang Abu Sufyan. Fa akhadha Abu Sufyan bil airi nahwa sahil. Abu Sufyan telah mengelak bawa pasukan dagangnya ke pantai. Wa ba'asa ila ahli Makkah yukhbiruhumul khabar wa yatlubu minhum an yanfiru li himayati airihim. Dia pun dah hantar utusan kepada penduduk Mekah minta supaya menyelamatkan ataupun menjaga, memelihara pasukan dagang mereka. Kita dah baca dulu, ya. Dipilih seorang daripada Bani Ghifar untuk istisqah, untuk minta pertolongan. Fa kharaju mustasrikhin wa kharaja ashrafun. Jadi keluar mereka mencari pertolongan. Dan keluar yang mulia-mulia pula tu, penghulu-penghulu. Waru asahum wasaru nahwa badrin. Mereka datang memberi pertolongan ke arah Badar. Wastasyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimina fil qital fatakallama al-muhajirun fasakata anhum wa innama kana qasduhu sallallahu alaihi wasallam al-ansar. Nabi minta pandangan. Yang bercakap muhajirin. Nabi diam. Kerana Nabi bermaksud supaya Ansar bercakap. Li'annahu dhanna annahum lam yubayi'uhu ila ala nusratihi ala man qasadahu fi diyari. Kerana perjanjian Nabi dengan Ansar hanyalah membantu di perkampungan mereka. Ini dah di luar perkampungan. Faqama Sa'd bin Ubadah faqala iyana turid. Tiba-tiba bangun penghulu Ansar namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia kata, adakah engkau bermaksud kami untuk kami bercakap? Yakni Ansar. Wallazi nafsi biyadih. Lau amartana an nukhidaha al-bahra.
la akhafnaha. Kalau kamilah, demi Allah, kalau engkau perintahkan kami untuk masuk laut, kami akan masuk ke laut. Walau amartana an nadriba akbadana ila barkil ghimat. Kalau engkau mahu jauh lagi, sampai ke barkil ghimat, ini satu tempat. Fa'alna, kami boleh lakukan. Qala lahul Miqdad bin Aswad. Ini sahabat yang ada kuda. Dia kaum musyrikin yang masuk Islam. Ingat ya. La naqulu laka kama qala Banu Israil. Kami tidak akan mengulang cakap Banu Israil pada Musa. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'id. Bani Israil dahulu ketika diperintahkan Musa untuk masuk ke Baitul Maqdis, yang menyebabkan mereka dihukum kerana meninggalkan jihad, apa cakap mereka? Kami tidak akan masuk selama-lamanya, selama mereka berada di sana. Masuklah engkau dan Tuhan engkau, berperanglah kamu berdua, kami duduk di sini. Walakin nuqatilu ma'aka an yaminika wa shimalik. Kami tetap berperang bersamamu di sebelah kanan, di sebelah kiri, wa baina yadaik, di hadapan, wa min khalfik, dan di belakang. Fasuran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Nabi suka hati. Wa ajma'a 'alal qital. Nabi dah buat keputusan untuk berperang. Wa bata tilkal lailah lailatal jum'ati sabi'a asyar. Jadi Nabi tidur di Badar pada malam itu malam Jumaat 17 Ramadan. Qa'iman yusalli. Jadi ini kisah separuh terakhir Ramadan dalam sejarah Nabi SAW. Nabi sembahyang, wa yabki, menangis, wa yada'ullaha, wa yastansiruhu ala a'da'i, minta pertolongan mengalahkan musuhnya. Wa fil musnad an Ali bin Abi Talib qala laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'im illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Dalam Musnad Ahmad daripada Ali bin Abi Talib katanya, kami dapat melihat tidak ada di kalangan kami kecuali tidur belaka, kecuali Nabi SAW. Di bawah pohon dia bersemayang, dia menangis sehinggalah sampai waktu pagi. Jadi ini Jumaat pertama yang dirasmikan oleh Nabi SAW. Setiap kali datang Jumaat, inilah satu peristiwa yang tidak patut kita lupakan. Jadi insya-Allah kita akan sambung ulasan Ibnu Rajab tentang Badar ini. Walaupun kita dah baca daripada ringkasan Ibnu Katsir, tapi kita nampak pada ulasan Ibnu Rajab, masya-Allah, ada tambahan dan ada nilai tambah yang tersendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.